Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhayani binti Mat Sanuri, bernombor metrik D2019-209-1333. Di dalam video ini, kami akan menerangkan tentang integrasi nasional dalam membentuk masyarakat bertamadun. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan integrasi nasional? Integrasi nasional ialah satu proses menyatupadukan berbagai-bagai kumpulan yang mempunyai perbezaan kebudayaan serta sosial ke dalam satu kumpulan wilayah bagi membentuk identiti nasional. Integrasi nasional di Malaysia mempunyai matlamat untuk mengurangkan perbezaan psikologi di antara penduduk di dalam wilayah yang berkenaan. Dan yang kedua adalah untuk mengatasi masalah perbezaan geografi dengan merapatkan hubungan dan interaksi supaya wujud persefahaman antara penduduk dan suku kaum yang ada. Dan yang ketiga adalah untuk mewujudkan identiti bersama iaitu simbol kesetiaan dan komitmen terhadap konsep nasionalisme Malaysia. Oleh itu, terdapat beberapa unsur integrasi yang mempunyai peranan dalam mencapai matlamat integrasi nasional serta dalam membentuk masyarakat yang bertamadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Syamil bin Rozi. Nombor kad metrik saya adalah D202010936666. Hari ini saya akan bercerita berkenaan integrasi ekonomi. Apakah itu integrasi ekonomi? Integrasi ekonomi adalah usaha-usaha untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik. Yang seterusnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi ekonomi terbahagi kepada tiga, iaitu perdagangan ASEAN, dasar pandang ke timur dan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru adalah bertujuan untuk mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan untuk menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Yang seterusnya mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat mengurang dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Faktor-faktor yang wujudnya integrasi ekonomi dan perpaduan kebangsaan terbahagi kepada empat. Yang pertama adalah rusuhan 13 Mei 1969 yang menjadi sejarah hitam. Dasar pecah perintah yang diperkenalkan oleh British, perbezaan pemahaman agama dan budaya, dan aktiviti ekonomi yang berlainan. Antara usaha segera yang dapat dilakukan untuk membentuk perpaduan. Yang pertama adalah mengisytiharkan darurat. Yang seterusnya membentuk Majlis Gerakan Negara iaitu Mageran. Menumbuhkan Majlis Perundingan Negara. Memperkenalkan rukun negara, menyusun semula sistem politik dan yang terakhir pembentukan Majlis Muhibbah. Sekian daripada saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Indah binti Azman, berpegang nombor metrik D2019-2091332. Dari segi integrasi kebudayaan adalah usaha untuk membentuk satu kebudayaan kebangsaan dengan saling menyesuaikan diri di antara unsur-unsur suatu kebudayaan dan juga meminimalkan perbezaan identiti masing-masing. Contohnya, pernah dengar tak kaum Baba Nyonya? Jadi, kaum Baba dan Nyonya di Melaka, mereka telah diintegrasikan ke dalam kebudayaan Melayu, di mana mereka tetap kekal dengan agama mereka dan mereka tidak pun memeluk agama Islam, tetapi mereka mengamalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Melayu. Contohnya dari segi pakaian lah, mereka berbaju kebaya dan bersarung batik. Kemudian dari segi makanan seperti asam pedas, masak cili api, sambal belacan yang juga menjadi makanan kegemaran mereka dan juga ia sinonim dengan masyarakat orang Melayu. Jadi, apa yang membezakan kaum Baba dan Nyonya di Melaka dengan bangsa Cina yang lain ialah mereka mewujudkan identiti yang tersendiri yang sebahagian besarnya dipengaruhi oleh
kebudayaan Melayu. Di Malaysia, integrasi budaya lebih menonjol khususnya dari segi sosial. Di mana kita dapat lihat semasa musim perayaan dengan adanya amalan kunjung-mengunjung yang begitu ketara di kalangan masyarakat. Jadi, amalan ini yang membuktikan bahawa integrasi sosial dalam kalangan masyarakat begitu tinggi walaupun kita berlainan agama, bangsa dan kebudayaan. Kemudian, masyarakat orang Melayu mula menerima budaya orang Melayu dari segi pakaian dan makanan. Jadi, orang bukan Melayu segak menggayakan baju kurung dan juga baju Melayu, terutama sekali pada hari Jumaat. Dan fenomena ini sesuatu yang biasa bagi pelajar-pelajar sekolah bukan Melayu. Bagi orang Melayu pula, mereka mula menerima masakan orang Cina dan India. Oleh itu, setiap rakyat Malaysia perlulah menghayati dasar kebudayaan kebangsaan yang dibentuk melalui 3 prinsip, iaitu yang pertama, mestilah berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima. Yang ketiga adalah Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Jadi, matlamat dasar kebudayaan kebangsaan ini ialah seperti yang dinyatakan oleh Tun Abdul Razak, iaitu Perdana Menteri Malaysia semasa merasmikan Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fadli binti Abdullah dari ISMP Kesusasteraan Melayu. Integrasi sosial. Menurut Gillen, integrasi sosial ialah fenomena sosial yang terjadi kerana adanya proses sosial terutama mengenai perbezaan unsur budaya, emosional, perilaku dan keinginan yang akhirnya menimbulkan aspek masalah sosial. Dengan menyadari hal ini, masyarakat akan melakukan proses perdamaian yang dikenali dengan integrasi. Terdapat 6 tahap proses dalam mencapai integrasi sosial, iaitu yang pertama adalah proses interaksi. Proses interaksi adalah proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama yang ditandai dengan adanya kecenderungan serta niat positif yang berpotensi menjadi aktivitas bersama. Yang kedua adalah proses identifikasi. Proses identifikasi ini berlangsung ketika tiap-tiap pihak dapat menerima secara terbuka keberadaan pihak yang lain. Yang ketiga adalah proses kerjasama. Suatu kerjasama dilaksanakan dengan setiap pihak masing-masing sedar bahawa mereka mempunyai kepentingan bersama. Kerjasama dilaksanakan bagi merancang pembentukan tamadun yang diingini. Yang keempat adalah proses akomodasi. Proses akomodasi berfungsi sebagai langkah untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Melalui proses ini, tiap-tiap pihak akan mencapai kata sepakat dalam memenuhi tujuan agar tidak merugikan pihak yang lain. Seterusnya adalah proses akulturasi dan asimilasi. Akulturasi dan asimilasi digunakan untuk menjelaskan suatu proses sosial yang ada di masyarakat yang sering mengalami tumpah tindih. Yang terakhir adalah proses integrasi. Proses integrasi adalah tahap terakhir dalam pembentukan warga negara yang bertamadun. Proses integrasi dapat difahami sebuah proses penyesuaian antara unsur dalam masyarakat majmuk hingga terbentuk keserasian dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asmina binti Muhammad Roslan berpegangkan nombor kad matrik di 201920913337. Seterusnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan integrasi pendidikan. Integrasi ini mewujudkan satu sistem yang bercorak kebangsaan dan sempurna dari segi intelek, rohani dan jasmani. Integrasi pendidikan mengandungi matlamat utama pendidikan Malaysia, bahasa kebangsaan, remok, sistem peperiksaan, kurikulum bersepadu dan penyataan Razak 1956. Mari kita lihat dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan diperkenalkan melalui Akta Pelajaran 1961 merupakan dasar ke arah mewujudkan masyarakat yang harmonis.
Antara program utama yang dilaksanakan melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah Sekolah Wawasan. Sekolah ini bertujuan bagi menyediakan satu ruang sosial bagi pelajar dari pelbagai kumpulan etnik berinteraksi seterusnya menjalinkan hubungan yang harmonis. Selain itu, program REMOVE. REMOVE merupakan kerjasama antara sekolah pelbagai aliran dalam semua program pelajar dan guru bagi meningkatkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar. Seterusnya, mata pelajaran elektif Tamil dan Mandarin. Penawaran mata pelajaran Tamil dan Mandarin di sekolah aliran kebangsaan sebagai bahasa kedua sebagai pemangkin proses interaksi dan integrasi antara kaum. Sehubungan dengan itu, pelan pembangunan pendidikan. Pelan yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang saksama melalui peningkatan taraf hidup serta mengurangkan sosioekonomi antara etnik dan kawasan. Akhir sekali, program bantuan pelajar. Antara program-program lain seperti rancangan makanan tambahan, program susu sekolah, skim voucher tuition dan skim pinjaman buku teks. Seterusnya, mari kita sama-sama melihat apakah cabaran integrasi pendidikan antara kaum di Malaysia. Antara cabarannya adalah berlakunya konflik antara kumpulan masyarakat mengenai taraf pendidikan. Selain itu, berlakunya pengasingan sistem pendidikan kerana wujudnya sekolah vernakular. Setiap etnik mempunyai sistem pendidikan tersendiri. Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang berkesan untuk memupuk integrasi dan persefahaman dalam kalangan pelajar. Justru itu, program rancangan integrasi murid untuk perpaduan iaitu REMOVE boleh digunakan bagi mengeratkan lagi integrasi dan perpaduan antara etnik. Hari ini saya menentangkan integrasi politik. Integrasi politik ialah merangkumi usaha-usaha menyatupadukan rakyat melalui kerjasama dan pembagian kuasa politik. Terdapat 3 aspek yang mempengaruhi integrasi politik. Yang pertama ialah perbezaan struktur politik. Dalam perbezaan struktur politik ialah perubahan daripada politik feudal dan autokratik kepada struktur politik trias politikal. Yang kedua ialah sekularisasi budaya politik, iaitu berlaku perubahan budaya politik daripada budaya politik feudal dan yang tidak memisahkan agama dengan negara kepada yang memisahkan kedua-dua unsur politik. Yang ketiga ialah penyertaan politik yang besar oleh rakyat. Rakyat berhak menentukan pemimpin mereka. Faktor-faktor sejarah yang mempengaruhi integrasi politik. Antara perkara yang penting dalam konteks sosial adalah seperti isu kedudukan raja, kedudukan istimewa orang Melayu, hak kerakyatan, Islam dan bahasa Melayu. Perjanjian Malaysia 1963 merupakan satu lagi persetujuan yang telah dicapai di antara para pemimpin Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura yang menumbuhkan Persekutuan Malaysia. Yang seterusnya ialah kerjasama antara kumpulan etnik telah bermula semasa penjajahan Jepun dan sebelum kemerdekaan, contohnya AMCJA, Putera, UMNO, MCA dan MIC. Pada 1963 pula, selepas penubuhan Malaysia, konsep mesyuarah antara etnik diperluaskan lagi, iaitu Parti Perikatan bergabung dengan PAS dan bergabung kepada Gerakan bergabung dengan SUB dan menubuhkan BN pada 1972. Perkara utama yang dilakukan oleh orang Melayu ialah itu tuntutan-tuntutan daripada orang Melayu dan bukan Melayu diselesaikan melalui kontrak sosial atau pakatan murni antara orang Melayu dan bukan Melayu. Strategi ke arah integrasi ini ialah pelan tindakan dan dasar kerajaan ialah pertama rukun negara, yang kedua wawasan 2020, yang ketiga ialah dasar ekonomi baru, yang keempat Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, yang kelima ialah dasar pendidikan kebangsaan, yang keenam ialah PL, yang terakhir ialah gagasan Malaysia. Yang seterusnya ialah dasar-dasar pembangunan negara yang mempengaruhi integrasi politik di Malaysia. Terdapat 3, iaitu dasar ekonomi baru, yang kedua ialah dasar pembangunan negara, yang ketiga ialah dasar wawasan negara. Dalam dasar ekonomi baru ni, ia beralamat mencapai perpaduan negara dengan memperbetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud antara kaum dan wilayah. Yang melalui dasar pembangunan negara ialah beralamat mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil. Yang ketiga ialah dasar wawasan negara, iaitu melalui pengenalan wawasan 2020, iaitu mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, progresif dan makmur.
ialah mengenai konsep integrasi ini integrasi ialah proses bagi mewujudkan identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi budaya, sosial dan lokasi dan sebuah unit politik. Selain itu juga, integrasi politik bermaksud pertukaran dari memberi sepenuh kesetiaan kepada kaum etnik sendiri kepada memberikan sepenuh kesetiaan yang berbentuk semangat kebangsaan kepada sebuah negara. Menurut Kaldowski, integrasi politik merupakan proses dan keadaan. Integrasi politik akan menyebabkan berlakunya perubahan di mana berlakunya perubahan keamanan akan wujud di sebuah negara. Kaedah yang mewujudkan integrasi politik ialah mengadakan pilihan raya setiap 5 tahun di mana rakyat dapat memilih pemimpin-pemimpin mereka. Kesimpulannya, integrasi nasional bukan sahaja dapat membantu dalam membentuk masyarakat yang bertamadun, tetapi dasar integrasi yang diamalkan di negara kita akan menjadi punca kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu, walaupun mempunyai rakyat yang berbilang kaum.